Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti webinar Teknik Menjawab Matematik pada hari ini. Sebelum kita mula, boleh tak kalau kita nak berkenalan dulu? Saya nak tahu anda ni siapa, daripada mana. Sebab saya percaya yang daftar ni sebenarnya yang daftar ni lebih kepada 11,000 11,000, cuma dia boleh masuk dalam 5,000 saja. On air 5,000 saja. Jadi siapa yang masuk lambat tu dia akan dapat lambat sikit. Dia akan dapat tengok ni, dia akan delay sikit. Okey, cikgu nak tanya dulu, mungkin daripada sini sebab ramai parent ni, saya tahu ramai parent, ramai cikgu, pelajar pun ramai juga. Boleh tak komen dekat bahagian ada chat tu, cikgu ke, parent ke, mungkin pelajar ke, dan juga daripada mana. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Boleh? 2 minit. Sebelum kita mula, 2 minit. Kita akan mula lagi 2 minit, jadi sementara itu kita tunggu kawan-kawan lain. Jadi komen dekat bahagian tepi tu dulu. Boleh 2 minit. Okey, kita tunggu lebih kurang dalam dekat-dekat 5,000, kita start lah. Sebaik-baiknya kena jawab dulu soalan ni, soalan yang cikgu dah share dekat Facebook. Okey, siapa yang tak ada kena ambil dekat Facebook lah. Cikgu dah tengok lah, ada yang dah jawab, dapat result. Ada yang okey, ada yang 40/40, ada yang 37, ada yang masih lagi lemah. Jadi senang lah untuk kita kena pasti. Cikgu dah share, tengok video live yang cikgu dah buat sebelum ni. Macam mana cara untuk kita kena pasti kelemahan anak. Soalan nombor 1 hingga 10 tu ialah soalan asas, 11 hingga 20 adalah soalan fakta asas operasi, tambah tolak. Kemudian 21 hingga 30 fakta asas operasi darab bahagi, dan yang last tu ialah problem solving. Jadi senang sikit lah untuk kita kena pasti kat mana yang dia lemah. Okey, kita nak mula sekejap lagi, beberapa saat lagi. Semua dah ready Semua dah ready. Siapa dah ready, komen ready. Okey, kita mula sekarang boleh buka dekat soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, buka situ. Cuba tukar color. Okey, mari kita sama-sama buat Macam mana cara kita nak jawab? Cuba check. Soalan pertama kata 44,061 dibundakan kepada 1,000 yang terdekat. Okey, 1,000 yang terdekat. So bila dia kata 1,000, kita boleh, kalau cikgu tulis balik dekat sini 44,061. Okey, 1,000 ni apa? 1,000 so ini kita boleh tulis sebagai SAR. Kita kena tahu dia punya rumah dia dulu. Itu langkah pertama. Adik-adik kena tahu. Kalau mak-mak nak ajar anak, so kena tahu rumah dulu. Yang kedua, kalau ini SAR, yang kedua ialah puluh. Okey, yang ini adalah ratus. Ini ribu. Ini puluh ribu. Okey, macam tu. Ini kalau soalan yang jenis pembundaran, ini ialah langkah pertama yang kita kena tahu, rumah dia. Yang kedua ialah kita kena tahu konsep pembundaran. Dia ada dua konsep, iaitu konsep miskin dengan kaya. Ini standard. Okey, kalau 0, 1, 2, 3, 4. Ini kita panggil miskin. Okey, ini miskin. Kalau kaya, kaya ni bermula dengan nombor 5. 5, 6, 7, 8, 9. Itu kaya. Okey. Miskin 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kaya 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu kita baca soalan ini konsep yang penting. Okey, 44,000 dibundakan kepada 1,000. So bila dia kata 1,000, kita cari mana 1,000. Okey, 1,000 berada di sini. So kita bulatkan 1,000 tu. Bulatkan tu. Cadangan saya pakai teknik Q. Q tu bentuk macam mana? Q macam tu. Okey, dia ada ekor sikit. Kepala dia bulat.
bulat yang dia nak, lepas tu Q. Q tu kita tengok dekat ekor dia tu, dia tunjuk dekat sini, dekat kosong. Jadi kita kena tengok kosong ni kategori apa, miskin ke kaya. So dalam kes ni, kosong ni adalah kategori miskin, orang miskin. So orang miskin dia tak perlu sedekah. Kalau kaya dia kena sedekah satu. Ini konsep dia kena ni, kita kena tahu. Kalau dia kaya dia kena sedekah satu, kalau miskin tak payah, kosong. Jadi bila dekat sini dia miskin, kosong lah. So dia akan jadi kosong, kosong, kosong. So ini kita catat balik. Okay, 44. Padam sikit. So dia akan jadi kosong, kosong, kosong. Ini kita salin balik 44,000. Jadi jawapan dia adalah D. Jadi nombor satu jawapan dia adalah D. Okay, susah, jadi kita cepatkan sikit. Soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah disusun dalam urutan meningkat? Okay, ini soalan yang jenis urutan meningkat, naik besar dengan kecil ataupun kecil besar. So dalam kes ni dia kata meningkat. So bila meningkat, apa maksud meningkat? Meningkat tu maksud dia, meningkat maksud dia daripada kecil dia akan jadi besar. K, ni konsep dia K pergi kepada B. Okay, bila dia kata meningkat, K mesti pergi kepada B. Itu syarat dia. So kalau dia bagi turutan, dalam kes ni dia bagi sampai 4 turutan. So dia mesti jadi macam ni tau. K, formula dia akan jadi, bukan formula, K, B, B. Susunan dia K, B, B. Maksudnya kecil kepada besar, lagi besar, lagi besar. Dia susunan dia macam tu. Dia tak boleh kecil kepada besar, kemudian turun jadi kecil balik, kemudian jadi besar. Tak boleh. Maka itu tak dikira sebagai turutan meningkat. Dia mesti kecil kepada besar, besar, besar. Jadi macam tu. Jadi kita check nombor 1. Nombor 1 ni dia wajib K. Mesti kecil. Kita mesti kemula dengan K. Sebab dia daripada kecil nak pergi kepada besar. Jadi maksud dia sebelah kanan dia, maksudnya nombor di sini mesti lebih besar. Kalau kita check besar tak? 51579 dengan 51597. Okay, besar lah sebab 97. Okay, 97 ni besar. Jadi ini besar, KBB, betul tak? So dia memenuhi yang ni, kecil kepada besar. Sebelah ni mesti lagi besar yang sebelah dia. Jadi yang sebelah ni ialah 51795 pun lagi besar, betul. Kemudian ini besar, betul. So sebelah ni mesti kena B juga, mesti lagi besar yang sebelah kiri. So dia ada 51975. So jawapan dia adalah A. Jadi tak perlulah buat. Untuk B, C, D tak perlu buat dah. Sebab confirm jawapan dia adalah A. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Soalan ketiga ialah minta kita dapatkan pecahan bahagian yang berlorek. So apa yang kita kena buat ialah kiralah pecahan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia adalah 6 per 6. Yang bawah ni adalah 2 per 6. Okay, kalau kita kira 1, 2 per 6. Okay, disebabkan pembawah dia sama, okay, kita just tambah je. Sebab ini soalan ni tambah. Apakah pecahan bahagian yang berlorek? So sebabkan dia sama, okay, kita boleh letak macam tu. So 6 tambah 2 jadi 8 per 6. Jadi jawapan dia 8 per 6. Kita check tengok ada tak 8 per 6. So dia sengaja letak 7 per 6 tau. Sebab dia tahu kita dapat 8 per 6. Tapi sebenarnya 8 per 6 tak ada. Jadi kita kena setarakan dia. Kita kena kecilkan dia, pemudahkan dia. Ini boleh potong jadi 4, ini jadi 3. So jawapan dia adalah C. Boleh ikut? Okey, kita teruskan untuk soalan yang keempat. Sebab jawapan dah ada kan? Okey, soalan yang keempat ialah apakah nilai 4 dalam 9.284? Okey, soalan untuk soalan nombor 4. So dalam soalan nombor 4 ini, kita kena tahu dia punya rumah dia. Sama macam bundar kan tadi yang soalan nombor 1 tadi. Cuma kali ni dia ada perpuluhan, dia undur ke belakang. So bila undur ke belakang dia kita panggil dia per 10. Kalau nombor yang pertama ni dia adalah 2 per 10. 8 ni adalah 8 per 100 sebab dia duduk sebelah sana. Yang 4 ni adalah 4 per 1000. Okey, dia per. Kalau yang 9 ni, ini adalah SAR. Ini adalah SAR. Okey, tak payah buat lah SAR tu. Okey, 4 per 1000. So soalan dia minta apakah nilai 4. So 4 ialah, jawapan dia ialah A. Nombor 4 adalah A. Kalau salah ni, ini dosa besar. Dosa besar. Okey, ini wajib betul. Soalan nombor 5. Nombor 5 adalah pecahan. Ini pun dosa besar juga. Kalau salah, dosa besar. Rotan sikit. Tukar 0.1 kepada pecahan. Okey, perpuluhan tukar kepada pecahan. 4P. Okey, ini asas 4P kena kuasai. Penukaran unit, pecahan, peratus, perpuluhan. Okey, tukarkan 0.1 kepada pecahan. Macam mana nak buat? Gerakkan saja. Gerakkan. Ni gerakkan. 1, 2. Okey. Gerakkan. Bila gerak dia akan jadi 10. Sebab kita gerakkan titik ni, kita bawa titik ni pergi ke sini supaya dia jadi nombor bulat. Tujuannya nak jadikan nombor bulat. So bila kita gerak 2 kali kat bawah, so kat bawah, kat atas, dekat bawah ni pun kita kena gerakkan 2 kali juga. Kosong tu akan jadi 2 kali. Kenapa tak jadi 1000? Sebab kita gerak 2 kali. Kalau dia gerak 3 kali dia akan jadi 1000.
Kalau dia gerak 4 kali dia akan jadi 10,000. Jadi 10 per 100 ada tak? So, sebenarnya boleh pemudahkan. So jawapan dia adalah A. Okey, kita teruskan sebab mudah. Okey, 1.5% daripada 800. Daripada maksud dia darab macam tu. Jadi 1.5 buang peratus. So dia akan jadi per 100. Peratus kalau buang jadi per 100. Daripada 800. Okey, ini potong. Jadi 1.5 darab dengan 8. Ini buat sendiri 1.5 darab 8. Buat sendiri. Kita akan dapat jawapan dia A. Boleh? Ada yang cikgu akan cepatkan, ada cikgu akan lambatkan. Yang senang cikgu cepat, yang susah cikgu akan perlahankan sikit. Okey, antara yang berikut, yang manakah benar? Which of the following is true? Okey, apabila soalan jenis perbandingan macam ni, kita kena check. First, kita kena check badan dia. Pecahan ni kita kena tengok bahagian bawah dia. Okey, tengok bahagian bawah dia. Kalau sama, kita boleh compare terus. So, sebabkan ini 6, sama. 9, 9, 7, 7, 9, 9. Jadi maksud dia dalam kes ni, soalan ni semuanya dia bagi pembawah dia sama. So, bila pembawah sama, kita terus check atas. Kepala, terus tengok kepala. So 2 lebih kecil daripada 1. Mana mungkin 2 mestilah lebih besar. 4 lebih besar daripada 1, ya betul? 4 lebih besar daripada 1. 3 lebih kecil daripada 1, salah. 3 lebih besar daripada 9, salah. Okey, so jawapan dia B. Kalau soalan dia bagi 2 per 6, katalah ni dia bagi 26, ini pula jadi 1 per 3. Apa kena buat ialah sini kena tukar jadi, dia bagi sama dulu, pembawah dia bagi sama. Ataupun kita darab silang. Okey, darab silang. Mungkin nanti akan datanglah cikgu buat satu video khas untuk part ni. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Yang ni. Ini ramai orang careless. Okey, siapa yang salah yang ni cuba check. Ini selalu berlaku yang careless sebab ada kosong kat sini. Bila ada kosong dia dah confused. Okey, cikgu tulis dekat sini 7 0 6 8 6 3 2. Okey, cikgu tukar pen dari warna biru. Okey, macam mana nak buat? So bila dia minta cerakin kan, kita just turunkan nombor tu, Okey, kita turunkan nombor. Okey, turunkan nombor, lepas tu kita tulis kosong. Kita tulis nilai dia. 0 0 0 0 0. Dia macam tu. Dia wajib kosong. Kalau kita nak cerakin kan, kita kena cerakinkan semua. Ambil satu nombor je. 7 0 0 0. Jadi bermaksud A ni confirm salah. B pun confirm salah. Sebab apa? Sebab ni tiba-tiba ada 6 ni. C ni nasib baik dia tulis semua, D pun semua, jadi tak boleh lah. Jadi jawapan dia antara C dengan D. Okey, kita dah potong dah. Kemudian apa nak jadi yang kosong ni? Kosong ni sebenarnya kalau nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. So kalau kita nak tulis, tulis 0 0 0 0 0 0 sebab kepala dia kosong. Okey, kemudian bawah dia lagi ada 6. 6 0 0 0 0. Kemudian 8 0 0 0 0. 4,000. Kemudian 6 600. Okey, 6 0 0. Kemudian 3 3 0. Kemudian 2. Okey. Jadi kita tengok apa beza antara C dengan D. So beza dengan C dengan D adalah 60,000 sama. So dia beza dekat sini 8,000 dengan 80,000. So yang kita nak ialah 8,000. So automatik jawapan dia adalah C. Boleh fahamnya tu? Okey, kalau boleh faham kita next pergi ke soalan 9. Okey, soalan 9 ini kalau salah kena urutan juga sebab soalan ni soalan basic. Dah jam 4. Jam 3 dah belajar kot. Okey, 8. Okey, macam mana nak tukar? 8 kali yang bawah ni kena darab, yang atas kena tambah. So 8 kali 2 16. 16 tambah berapa dapat C? 16 tambah berapa dapat C? So kita compare sebab 2 2. So 16 tambah 1 lah dapat 17. So jawapan dia A. Okey, C tu ialah A. Okey, tak nak lama sangat situ. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Kalau untuk yang soalan ni, soalan 10, nyatakan 3,5 sebagai peratusan. Ingat nombor ni, nombor pecahan ni, kalau kita nak tukar kepada peratus, kita kena darab dengan 100. Okey, kena darab dengan 100. Jadi soalan nombor 10 ni, cara dia adalah kita kena buat, kita boleh buat macam ni. Ada dua cara Okey, cikgu tunjuk cara pertama ialah ini kita buat cara biasa, darab dengan tambah. So 3 kali 2 6. 6 tambah 1 7. Jadi kita buat 7 per 2 darab dengan 100. 7 per 2. Okey. Macam tu. Lepas tu potong. Ni 50. Jadi 7 kali 5 350. Jawapan dia adalah D.
350%. Ada satu lagi cara adalah kita menggunakan gambar rajah. So kita tahu 3.5. So maksud dia bulatan dia ialah penuh. Macam tu. Okay, 3. Yang satu lagi ialah separuh. Okay, separuh. Letak nanti. Okay, bagi separuh betul. Okay, separuh. 3.5. Ini kan pecahan 3.5. So kita tahu dari segi peratus, ini adalah 100%. Ini pun 100%. Ini pun 100%. Terlebih. Okay, 100%. Yang ini adalah separuh, 50%. Jadi kalau total semua 350 juga. 350%. Okay, boleh faham? Okay, yang ni soalan nombor 11. Okay, ini soalan ni kalau boleh cikgu nak jadikan kalau boleh bulat bulat soalan nombor 11 ni. Soalan 11 ni ialah dia nama dia garis nombor. Dia boleh tanya dalam nombor bulat. Ini nombor bulat. Dia juga boleh tanya dalam pecahan, dia boleh tanya nombor perpuluhan. Suka hati dia nak tanya apa. Okay. Dia walaupun dia tanya berbeza, bab yang berbeza, bila ada garis nombor, solusi cara penyelesaian dia hampir sama. Boleh katakan sama. Okay. Kaedah dia adalah kita mesti mencari lompatan dia. Satu garis nombor. Berapa sengatan? Dalam bahasa matematik dia, bahasa tu dia panggil sengatan. Tapi macam susah sangat nak bagi faham, cikgu selalu sebut lompatan. So lompatan apa ni? Lompatan ni. Lompatan ni. Kita kena tahu satu lompatan dulu. So berapa lompatan? Okay, satu lompatan. At least satu lompatan kita tahu, kita boleh tahu semua lompatan. Kita boleh tahu semua nombor kat bawah dia. Kita kena tahu lompatan kat atas ni je. So cara nak buat dia adalah, first step adalah kita carilah yang ni dulu. Sebab ada dua nombor kat sini. Step pertama. Kita cari perbezaan antara 29057. Okay. Kita tolakkan dengan 27457. Tolakkan. Okay. Dapat nombor kat sini. Bila tolak kita akan dapat 1600. 1600. Tapi 1600 ialah kat sini. Kita bukan nak dua lompatan. Susah nak kira. Kita cari satu lompatan. Jadi step yang kedua buat apa? Bagilah 2. 1600 bagi 2 dapat 800. Ini bermaksud yang atas ni adalah 800 tau. Yang kat sini pun 800 juga. Jadi semua lompatan dia adalah 800. Semua tu adalah 800. So bila kita dah dapat macam ni barulah senang sikit kita nak cari. Sekarang kita cari. Kita nak cari N. So macam mana nak cari N? Nak cari N yang sini. So kita ambil lah nombor ni. 27457. Lompat dia 800 tambah 800. So bila kita tambah 800, 27457 ni, bila tambah 800 mana jawapan dia? Nanti kamu kira sendirilah yang ni Cikgu tunjuk jalan kerja je. Okey, 28257. Okey, itu baru N. Untuk dapatkan nilai N pula, M ni dia dua lompatan dan dia sebelah kiri. Maknanya dia mesti lebih rendah daripada 27,000. Jadi kita kena tolak lah. Jadi kita boleh buat 27457. Okey, macam tu. Kemudian kita kena tolak dengan 1600. Tolak dengan 1600 sebab dia dua lompatan satu, dua. Dua lompatan tolak 1600. Jadi bila kita tolak dengan 1600 kita akan dapat 25857. Macam tu. 25857. Tapi itu bukan dapat selesai jawapan lagi, itu baru M. So soalan minta M tambah N. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena tambahkan antara kedua-duanya. Jadi nombor di sini kita kena tambah yang dekat sini. Okey, kita kena tambah 25857, kita tambahkan dengan N dia adalah 25857. So total jawapan dia adalah D. Kat sini. Okey, tambah sendiri bagi nampak cara kerja je. Baik, ni ramai orang salah ni, ramai pelajar salah. Dekat soalan nombor 11 ni bulat sikit, ramai pelajar selalu salah. Okey, kemudian cikgu pergi ke soalan nombor 12. Okey, kita tengok nombor 12. Okey, nombor 12 ni, okey, siapa yang salah? Ada yang salah tak? Okey, ini dosa besar. Nombor 12, nombor 13, dosa besar. Siapa salah ni dosa besar. Sebab daripada darjah 1 belajar benda ni. Daripada darjah 1. Cuma beza dia, darjah 1 dulu dia kecil nombor. 7 tolak kotak sama dengan mungkin 1. 7 tolak berapa dapat 1. Dululah. Masa darjah 1. Kemudian darjah 2 dia naik sikit. 27 pula. 2 angka.
Darjah 3 dia naik lagi, mungkin 1000. Darjah 4 dia naik lagi, darjah 6. So sekarang ni dia darjah 6. 4, 5, 6. Jadi maknanya budak daripada darjah 1 sampai darjah 6 akan belajar. Jadi nombor 12, nombor 13 wajib betul. Tapi ramai salah sebab careless. Jadi bulat benda ni. Kalau siapa yang kalah, tulis guna pen merah kalau boleh, tulis careless. Supaya nanti bila dekat exam, semak balik tengok, oh dulu aku sebenarnya salah ni, careless. Jadi dia akan ingatkan dalam mind kita. Okey, cikgu tak tunjuk Semua soalan nombor 12 ialah A, 12A, nombor 13 adalah B. Okey, cikgu baca jawapan je. Okay, selesai part tu. Tengok soalan nombor 14. Nombor 14 adalah soalan jenis perpuluhan. Ini pun masih lagi taklah susah sangat. Apa yang kita kena buat adalah kita tulis dia macam ni, step yang pertama. 36 susun dia. 100 ni kalau bagi ni kita gerakkan je 1, 2. So dia akan tulis 0.67. Tolak. Yang ni pun gerak 2 kali juga. 1, 2. Dia akan jadi 0.91. Okay, macam tu. Cuma bila kita nak tolak ni, ramai pelajar dia salah. Dia tak tahu nak tolak. Jadi dia tolak 36, tolak 67, lepas tu dia bela. Tak erti. Ataupun dia akan ambil 67, tolak 36. Dia akan letak sebab nombor 67 tu dia nampak besar, dia letak kat atas, tolak 36. So sana salah. Cara tolak dia ialah kita buat macam ni, 36. So belakang ni sebenarnya dia ada titik. So kita buat macam tu. Tolak dengan 0.67. So 0.67 macam tu. Yes. So jadi yang sebelah tu kita letak je lah. Okay, yang sebelah tu kita letak je lah kosong kat sini. Automatic. Jadi kita dapatkan nilai di sini. Okay, 36 tolak ini kita akan dapat 35.33. Kemudian bila dapat ini kita tolak pula dengan 0.91. Tolak pula yang 0.91. Sama juga 0.91 kat sini. Okay, dapatkan nilai. Ini kira sendirilah nombor 14. So nombor 14 jawapan dia adalah A. Okay, harap boleh faham yang tu. Kita tengok soalan nombor seterusnya, soalan nombor 15. Ini tak nak tunjuk kalau boleh. Tak nak tunjuk lah, okay. Ini 1 tambah dengan ni boleh tambah terus je. 6 tambah 1, 7. 7,5. Okay. Tak payahlah nak kira 6 kali 2, 12, 12 tambah 1, 13, 13 per 2 tambah 1. Ada juga yang buat macam tu kan? 13 per 2 tambah 1. Dia buat macam ni, 1 tambah, kemudian 6 kali 2, 12, 12, 1, 13 per 2. Kemudian samakan penyebut, 2. Ni per 1 kan, ini darab 2, ni darab 2. Boleh nak buat macam tu pun boleh, tapi lambat lah. Tambah 13 per 2. Okay, kemudian 15 per 2, bahagi pula. Akhirnya dapat 7,5. Kalau tambah terus pun boleh. Okay, selesai part tu, tak payah tunjuk. Nombor 16. 16 dia bagi pecahan, dia tukar pada peratus, hasil tambah. So apa yang kita kena buat ialah samakan penyebut saja, samakan pembawah. So ini darab dengan 25, ini darab 25 macam tu. Yang sebelah sini darab dengan 2, darab dengan 2. 17 kali 2 kita akan dapat 34. Kita tulis bawah lah, 34 tambah 25 per dengan 50. 34 tambah 25 kita akan dapat 59 per 50. Okay. Bila nombor yang atas, pecahan dia lebih besar daripada yang bawah, automatik peratus dia adalah mesti lebih daripada 100%. Okay, lebih daripada 1%. Jadi jawapan C dengan D ni confirm salah. C dengan D confirm salah. So jawapan antara A dengan B saja. Kalau B katalah jawapan B pun, jawapan B katalah bawah daripada 100. Jadi kita boleh potong juga. Ini cara yang cepat. Sebab atas tu lebih besar daripada yang bawah. So kita nak confirmkan, kita kena darab dengan 100. Ini kena darab 1. Bila darab 1 kita akan dapat A. Darab sendirilah. 118%. Okey, kita tengok soalan nombor 17. 17 sama macam soalan yang tadi. Soalan nombor 17 sama macam soalan nombor 14. Yang cikgu tak tunjuk, cikgu baca jawapan je. 17 adalah A. Okey, buat sendiri. Okey, nombor 18. Okey, soalan ni soalan yang famous. Kalau kamu betul, syabas, tahniah. Siapa yang salah, tolong tengok betul-betul soalan ni sangat famous. Banyak soalan trial keluar. Ini soalan trial lah, cikgu ambil. Kelunkan je. Okey, Raja 3 menunjukkan 2 bulatan. So, dia bagi pecahan. Kemudian, hitungkan jumlah peratus kawasan berlorek daripada kedua-dua bulatan. Kali ni dia minta peratus. So, apa kita kena buat ialah kita kira berapa pecahan dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per 10. Okey, yang ni pula 1 per 2. Then lepas tu kita kena buat apa? Kita nak dapatkan peratus. Jadi kita kena tambah dulu.
Step yang kedua, kita akan buat 8/10 tambah 1/2. Samakan penyebut. Ini darab dengan 5, ini darab dengan 5. So kita akan dapat 13/10 macam tu. Okay, 13/10. Step yang ketiga, kita nak tukar kepada peratus. Jadi 13/10 darab dengan 100. So kita kalau itu potong, kita akan dapat 130%. So 18 adalah B. Okey, dengar baik-baik, ramai pelajar kalau ini kebetulan dia keluar dalam kertas 1. Kalau keluar kertas 2 pun dia boleh tanya. Dia boleh keluar dalam kertas 2. So ramai pelajar bila dia keluar kertas 2, cikgu selalu tengok kesilapan ramai pelajar dia buat silap dekat mana. Dengar baik-baik, cikgu pelankan sikit sini Ramai orang buat silap kat sini. Okey, tengok Dia buat macam ni. Dia kira ni betul dah. 1 2 3 4 5 6 7 8 So dia buat 8/10. Betul dah. Betul kat situ. Lepas tu dia buat apa? Dia tambah dengan sini. Jadi dia buat 9/10. Dia buat kerja semudah. 9/10. So siapa buat ni salah Tak betul. So jawapan dia macam yang tadi yang cikgu tunjuk. Okey, kita tengok soalan nombor 19. Soalan nombor 19 adalah direct question. So bila direct question, kita boleh tolak pecahan ni kita boleh tolak, yang depan ni kita boleh tolak. Sebab dia pecahan dia ada bawah, dia ada sama. Jadi kita boleh tolak je. 7 tolak 1, 6. Okey. 6. So confirm lah yang ni jawapan dia. Ini je yang ada. Yang atas tolak yang atas. 3 tolak 2, 1. Okey, 19 adalah D. Okey, kita tengok soalan nombor 20. Untuk soalan nombor 20, Raja 4 menunjukkan dua keping kad nombor. Diagram show. Okey, yang ni sangat best. Soalan ni sangat best lah Nilai digit. Dia kata nilai digit. Okey, nilai digit. Cikgu nak bagi kamu mention sikit. Dia ada dua. Satu nilai digit. Satu nilai digit. Satu lagi ialah digit saja. Okey, dia ada dua. Satu nilai digit, satu lagi digit. Kalau nilai digit, kalau kita tengok sini, nilai digit dekat sini. Satu lagi adalah dua dekat sini. Apa yang kena buat adalah, step dia adalah, kita buat apa, kita tulis satu, kemudian kita turunkan. 0, 0, 0. Buat macam tu. Dua, kat sini dua. Turun bawah dia, 0. Jadi bila dia kata, apakah hasil darab? Hasil darab, jadi kita buat apa? 1000 darab dengan 20. So 1000 darab 20 sama dengan 20,000. Dan soalan juga boleh tanya macam ni. Dia tak bagi nilai. Okey, dia tanya kita digit saja. So bila dia tanya digit saja, kita boleh letak 1 darab 2. Kalau dia tak tanya nilai dia tanya digit, jadi digit tu maksudnya 1 darab 2. Okey kalau soalan dia tanyalah, dalam kes ni dia tanya nilai digit, so jawapan adalah D. Okey, nombor 20. Okey, kita tengok pula soalan nombor 21. Okey, untuk soalan nombor 21, kalau perhatikan sini, dia bagi 2/1/3 darab dengan 126, 126. Okey, ini kamu buat sendirilah Buat sendiri, jawapan dia adalah 294 darab biasa. Nombor 22. Nombor 22, 9.57 darab 9.57 dengan 74. Okey. Ini pun asas dalam matematik, minta tolong buat sendiri. Okey, cikgu cepatkan. Buat sendiri 24. Nombor 23, 35% daripada apa maksud daripada? Daripada maksud dia darab. Okey, tak macam tu. 35%. 35/100. Peratus tu buang jadi per 100. Daripada maksud dia darab. 3 kilo. Kilo tukar pada gram jadi 1000. 3000. Okey. Yang ni kira sendiri. Potong kosong, potong. Jadi 35 kali dengan 30 dapat berapa? Dapat 1050. Okey Cepatkan yang ni. Ni kira sendiri. 23. Okey, 24. 24 ni kita pakai formula Boltzmann. Okey, ataupun kuda batu. Kurungan darab bagi tambah tolak. Kuda batato. Okey. Tapi cikgu selalu guna Boltzmann lah. Boltzmann tu adalah singkat tu dia guna bahasa Inggeris sikit. Boltzmann tu adalah bracket of division, D tu adalah division. Kemudian M multiplication, A tu adalah addition dan S adalah subtraction. Tolak. Okey, so tak apa, itu tak penting. So yang penting ialah 89 dan 80 ialah bahagi. So bila ada bracket nak kena start mana dulu. Itu yang kita nak tahu kan. So cara dia adalah kalau ikut Boltzmann kata kita kena selesaikan dalam kurungan first. So kita kena tolak lah. 56 tolak 40 dapat berapa? So dalam kes ni kita dapat
Jadi maksud dia soalan dia adalah 16 bahagi dengan 89680. Macam tu. Okay, 16 kali berapa dapat 89. So kita kena tahu sifir dia. Okey, ada setengah pelajar kalau dia lemah sangat, biasanya cikgu akan ajar satu teknik, nama dia teknik ulat gonggok. Okey, pernah dengar teknik ulat gonggok? Okey. Macam ni teknik ulat gonggok, cikgu tukis bulat, tarik bawah macam tu. Okey, lepas tu kita buat tangan dia sebanyak 9 sebab sifir sampai 9 je. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, sebelah kanan pun ada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Macam tu. Okey, kita buat gonggok dia. Lepas tu apa yang kita kena buat ialah kita letak kat kepala dia, kita tulis nombor. Dia bahagi dengan berapa? So kes ni dia bahagi dengan 16. So bila dia bahagi dengan 16, kita tulis 16. Kalau dia bahagi dengan 32, kita tulis 32. Okey, sebelah kiri adalah gandaan bagi 1. Jadi kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 macam tu. Ini adalah gandaan bagi 6. 6 12 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okey, dia akan jadi macam tu. Boleh? Okey, cikgu pilih color lain sikit. Okey, bagi nampak. Okey, lepas tu apa yang kita kena buat ialah kita kena cantumkan dia. Kita cantum. Okey, 1 dengan 6, kita tulis 16 kat sini. 2 dengan 12 tu kita sebenarnya tambah kat sini. Kita kena tambah dia. 2 tambah 1, 3. Kat belakang kita ambil je, 32. Dengan baik-baik So 3 dengan 1. So kita tambah dia. 3 tambah 1, 4. Kat belakang dia salin je, 8. 4 dengan 2. Okey, 4 tambah 2, 6. Tulis sini 4. 64. 5 dengan 3. Okey, 5 tambah 3, 8. Kosong dekat belakang, 80. 6 dengan 36, so kita ni tambah yang depan kita tambah. 6 tambah 3, 96. 7 tambah 4, 11. Belakang dia 2. Okey, 8 dengan 4, 12. Belakang dia salin je, 8. 9 dengan 5, ini kena tambah. 9 tambah 5, 14. Belakang dia kita salin je, 44. Okey, dah kita bina macam ni baru senang sikit untuk kita buat. Okey, sekarang kita nak cuba buat. 16 kali berapa? 89. Kita tengok paling hampir dia adalah 5. Okey, so 16 kali 5, 80. Okey, ini kalau kes tak tahu sangatlah, kita buat macam tu. 9, kemudian ini turun 6. 16 kali berapa? 96. So kalau kita tengok ini 16 kali 6 dapat 96. So 16 kali 6, 96. Kemudian kosong, 8. Kita turun kosong. Ini kosong So 80. 16 kali berapa? 80. 16 kali 5 juga 80. Jadi jawapan dia adalah 5605. Jadi dalam soalan ni 24 adalah jawapan dia adalah C dekat sini. Boleh faham? Ini kalau siapa lemah sangat boleh guna teknik ulat gonggok. Okey, dah faham, kita pergi ke next soalan. Nombor 25. 3/4 bagi. So bagi ni kalau tukar dia akan jadi darab. Dan kita kena terbalikkan dia. So ini adalah 5, sebenarnya dia adalah 5/1. Kalau dia tak tulis pun bawah dia sebenarnya ada 1. Jadi kalau kita terbalikkan 1 duduk kat atas, 5 duduk bawah. Kemudian darab lah. Okey. 3/20. 5 bawah darab bawah, atas darab atas. So A. Okey. So dah dapat yang tu, kita teruskan lagi. Next, nombor 26. Okey, untuk soalan nombor 26, kita nak buat macam mana? So dalam soalan ni dia minta kita buat pembahagian. So kita buat pembahagian macam biasa saja. 5 bahagi dengan 4.61. Okey. So 5 kali berapa? 4. Tak ada. Kosong. Turun. 46. Okey. 5 kali berapa? 46. 5 kali 9. 45. Okey, 11. Tak nampak. So 5 kali 2, 10. So 5 kali 2, 10. So jawapan dia akan jadi 922. Tak pun nampak Kita dah besar sikit. 09222. Kemudian tapi dia kata gunakan jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. So kita check tengok. 2 tempat perpuluhan kita dekat mana? So kalau kita tengok sini, 2 tempat perpuluhan kita adalah, kita tukar pen, 2 tempat perpuluhan dia dekat sini. Dia dekat sini. Dan kita buat Q. Okay, sebelah dia adalah miskin jadi tak perlu.
Tak perlu ni So kita letak 0.920. So jawapan dia adalah D. So 26 adalah D, macam tu. Okay. Nombor 27, 189%, satu lagi ialah add per 100. Satu dia bagi dalam bentuk peratus, satu lagi dia bagi dalam bentuk pecahan. Apa kena buat adalah tukar dulu. Yang ni tukar kepada pecahan. Jadi kalau kita tukar dia akan jadi 189 per dengan 100 sama dengan add per 1000 yang ni. Kemudian kita compare. Kita cuba tengok compare. Cara nak compare lah kita kena tengok pembawah dia. So dalam kes ni pembawah dia tak sama. Okay, jadi kita kena bagi sama dulu. So ini kena darab dengan 10, ini darab dengan 10. Baru boleh. So dia akan jadi 1890, ini per dengan 1000, ini pun per dengan 1000, ini X. Okay, 1000 tak nampak. Okay. Sekarang dah sama pembawah baru kita boleh compare. So X sama dengan 1890. So jawapan dia adalah A. Nombor 27 adalah A. Okay, soalan nombor 28. Kita tengok soalan nombor 28. Untuk soalan nombor 28, kita kena dapatkan nilai dalam bentuk perpuluhan sebab jawapan dia semua dalam perpuluhan. Kalau kita perasan, dia bagi pecahan, dia tukar pada perpuluhan. So, kita gerakkan saja 1, 2, 3. So, kita akan dapat 6.187 macam tu. Okay, cuma dalam kes ni dia tak bagi nilai tu terus 6.187. Jadi kita kena kira. Kita kena check dulu. So, macam mana cara nak kira dia? Cadangan saya ialah kita buat macam ni, cara kira dia. Kita tengok yang depan saja. Tengok yang depan saja nombor dia. Tengok sini 2, ini kosong, ini kosong. Tengok 2 tambah kosong 2. 2 tolak kosong 2. Jadi jawapan dia lebih kurang 2. Jawapan untuk A lebih kurang 2. Tengok B pula. Ni 5. 5 tolak 3, 2. 2 tambah 4, 6. Lebih kurang 6. Tengok C pula. C 7. 7 tolak 4, 7 tolak 4, 3. 3 tambah 5, 8. Okay, yang jawapan C lebih kurang 8. Tengok D. D 7. 7 tolak 4, 3. 3 tambah kosong, 3. Jawapan yang dia nak adalah 6 lebih-lebih. Jadi yang paling hampir ialah B. Macam tu. Nampak tak? Ramai orang, cikgu percaya, ramai orang dia silap buat. Dia buat macam ni. Okay, dia kira satu-satu. Contoh jawapan A jawapan A dia kira macam ni Mula-mula dia buat macam ni, 2.877. Ramai dia buat macam tu, buat macam ni, kemudian dia tambah 0.247. Dia kira lah. Dia dapat nilai di sini, dia dapat nilai sini, dia tolak pula dengan 0.53. Tolak pula. Dah dapat jawapan. Berapa dapat jawapan tu? Okay, dapat tak? Dia tengok dapat dah 1.5 tu, tak dapat lagi. Okay, dia salah. Lepas tu dia buat B pula. Dia kira juga 5.092 tolak sama macam tadi juga. Nasib baik ini jawapan dekat B. Kalau jawapan tu dekat D, dia akan kira A, B, C. Akhirnya jawapan baru dapat jawapan D. So sebab tu tak cukup masa. Ada tak yang tak sempat habis? Tak cukup masa. Sebab benda-benda macam ni lah. Ini kita sebut teknik menjawab. Sebab tu kena baiki teknik menjawab. Mungkin dia boleh tahu cara nak tolak, cara tambah. Tapi tak ada teknik menjawab. Ini teknik menjawab ni mahal. Okay. So kalau mahir part ni, dia sebenarnya ada banyak lagi bab yang kita boleh guna teknik menjawab. Kita tengok soalan kita boleh jawab dengan cepat. Half cut teknik. Jadi kita panggil half cut teknik. So ini half cut teknik lah. Okay, jawapan untuk 28 ialah B. Kita tengok kepala depan je. Cikgu tengok kepala depan je, cikgu dah tahu. 5 tolak 3, 2. 2 tambah 4, 6. So lebih kurang 6. So yang lain tu macam jauh sangat. Jadi kita ambil jawapan dia adalah B. Okay. Untuk soalan nombor 28. Kita tengok soalan nombor 29. Okay, nombor 29 cikgu tak tunjuk sebab sama macam soalan nombor berapa tadi Sama macam soalan nombor 24 kot. Okmas punya. Okay, nombor 29 cikgu baca jawapan je. So jawapan dia adalah A. A. Okay, jawapan dia adalah A. Okay, kita tengok soalan nombor 30. Soalan nombor 30 adalah soalan jenis problem solving. Seraja 5 menunjukkan jumlah bola. Jumlah bola yang terdapat dalam dua buah kotak. Berapa jumlah bola yang terdapat dalam kedua-dua kotak ini jika 142 ditambah dalam setiap kotak? Okey. Setiap kotak tambah 142. Ini pun tambah 142. Apa jadi? Okey. Kita tengok yang kotak sebelah sini. Maknanya 247. Okey, 247 tambah dengan 142. Sama berapa? Ini kena kira lah. So 389. 389. Yang kotak sebelah sini ialah sini 217 tambah dengan 142 sama dengan 359. Lepas tu dia tanya berapakah jumlah keseluruhan semua.
Jadi apa kena buat ialah 389 tu kamu kena tambah 359. Okey, kena tambah lah. So jawapan dia adalah C, dapat 748. Okey, soalan 31 selesai. Kita tengok soalan 31. Soalan 31, hitungkan peratusan kawasan yang dilorekkan. Okey, best juga soalan ni. Simple. Ini ingat lagi tak macam yang tadi cikgu sebut, kalau pecahan kalau penuh dia adalah 100%. Ini 100%, 200%, 300%. Jadi jawapan dia mestilah 300%. Okey, 300%. So tinggal yang ni je kita nak tahu berapa. Okey, so ini ialah 1/4, 2/4, 3/4. So yang berlorek adalah 3/4. Ini kena hafal. Cadangan cikgu hafal. 1/4 kalau peratus, 1/4 sama dengan 25%. Okey, 1/4 sama dengan 25%. 2/4 sama dengan 50%. Ini hafal. Sebab simple sangat. Dan selalu keluar. 3/4 sama dengan 75%. Okey, simple dan selalu keluar. 3/4 sama dengan 75%. Jadi kalau ini 100%, ini 100%, 200, 300, 375. Tak payah kira dah. D sama 375. Selesai. Weh, susah kan? Bukan marah. Okey, 32. Okey, soalan 32. Ching Yang membeli 2 gelung reben. Okey, dia ada 2 gelung reben. Gelung yang pertama, panjang gelung reben yang pertama ialah 8.73 meter. Okey, dia kata 8.73 meter. Reben yang pertama 8.73 meter. Panjang gelung reben yang kedua ialah 3.35 meter lebih. Ini kena bulat sikit. Lebih panjang kat situ. Daripada gelung yang pertama, apakah jumlah panjang kedua-dua gelung reben dalam meter? Soalan jadi perbandingan macam ni, cadangan cikgu kita guna kaedah bar palang. Okey. Cikgu panggil bar palang. So cara dia macam ni. Teknik ni sebenarnya daripada Singapura. Bar palang. So kita buat macam ni. 8.73. Macam tu. Okey. Kemudian reben yang kedua, dia kata dia lebih sikit. Dia macam tu, 8.73 juga. 8.73. Tapi dia kata yang kedua ini lebih panjang. Lebih panjang 3.35. So kita kena tambahkan sikit. So 3.35 lebih daripada yang A. Jadi yang sini sebenarnya berapa 8.73 kalau tambah dengan 3.35 kita akan dapat 12.08. Macam tu. Kita akan dapat 12.08. Kemudian dia tanya apakah jumlah panjang? Jumlah panjang kedua-dua gelung. Jadi maknanya gelung A dengan gelung B ni kita kena tambah. Jadi kalau kita tambah 3.35 tambah 12.08. Okey, tambahlah. Kita akan dapat D, 20.81. Ini tambah sendiri. Okey, bukan 3.35, dia ni ialah 8.73. Padam sikit. Ini ialah 8.73. Yang A ni, A 8.73. Okey, 87 Okey. 8.73. Cikgu padamlah. Ini 8.73 tambah 12.08. Jawapan dia adalah 20.81. Guna teknik bar palang. Teknik ni asalnya daripada Singapura. Okey, kalau ada orang letak nama entah apa-apa tu sebenarnya teknik tu adalah teknik Singapura. Singapura dah lama pakai benda ni. Okey, soalan nombor 33. Kita tengok soalan nombor 33. Sebuah bikar diisikan dengan 3.78 liter air. Sebuah botol pula diisikan dengan 3.12 liter air. Berapakah jumlah isi padu air? Okey, dalam kes ni first kalau jenis ada unit ni, ada liter-liter ni, kita kena check unit. So dalam soalan yang pertama dia bagi liter, yang kedua bagi liter, jawapan pun liter, jadi tak perlu tukar. Kalau dia unit tak sama, first kita kena tukar unit. So dalam kes ni dia memang dah sama. Bila dah sama, kita jawab terus je 378 tambah dengan 3.5. Macam tu. Okey, 3.5. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita ada dua cara kat sini. So cara yang pertama ialah kita asingkan yang ni dengan ni. Okey, 3 tambah 3 dapat 6. Cikgu tulis kat sebelah kiri 6 macam tu. Tak nampak pula. Okey, cikgu
Ambil warna merah. Okay, so dia akan jadi 6. Lepas tu tambah. Okay, 78 tambah dengan sebelah sini. Okay, 3 dengan 3 kita dah tambah 6. Okay, 78 tambah dengan 1/2. So 78 ni kalau tambah, ini kena darab dengan 4, ini darab dengan 4, kita kena bagi sama pembawah. Jadi 7 tambah dengan 4 dia adalah 11/4. 11/4 macam tu. Okay, 78 tambah dengan setengah Yang ni tambah yang ni. 78 tambah setengah, ni tukar pembawah dia. Jadi saya akan dapat 11/8. Saya dapat 11/8. Okay, lepas tu apa yang saya buat ialah saya kena tukar dia. 8 sebelah ni saya kena tukar, saya bahagilah 8 bagi 11. So saya akan dapat 1/3/8. 6 tambah 1/3/8. Macam tu. Jadi lepas tu 6 ni tambah teruslah, 6 tambah 1 jadi dapat 7/3/8. Jadi kita akan dapat jawapan dia 33 adalah C. Itu cara yang pertama yang boleh kita guna. Okey, kalau macam tak faham cara tu, kita boleh guna cara biasa. Ini sebab ni cara ni macam cara moden sikit. Tapi zaman-zaman dulu kalau mak-mak tengah belajar, tengah tonton ni, zaman dulu tak belajar macam ni Zaman dulu kita belajar macam ni. Kita buat macam ni. Pun boleh juga 3/7/8 tambah 3/1/2. Jadi 3 ini kita kena darab, ini atas tu kita kena tambah. Okey. 3 kali 8 24, 24 tambah dengan 7 kita dapat. Okey, 24 tambah 7 sama dengan berapa? Kita akan dapat 3/1/8. Kemudian tambah dengan 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Okey, 7/2 macam tu. Okey, lepas tu kena buat apa? Kena samakan pembawah dia. Lepas tu kena samakan pembawah. Ini darab dengan 4, ini darab dengan 4. Jadi kalau cikgu naik ke atas, so dia adalah 31/8 tambah dengan 7 kali 4 28. 28/8. Okey, 31 tambah 28 bersamaan dengan 59. Kira teruslah, 59/8. Lepas tu 59/8 ni kita kena buat pembahagian. So bila kita buat pembahagian kita akan dapat 7/3/8. Ni cara lama. Boleh juga cara tu. Okey, terpulang pada kamu nak pakai cara mana. Okey, kita tengok soalan nombor 34. 34 Soalan nombor 34, macam mana cara nak buat? Okey, dia bagi perbandingan juga. So bila bagi perbandingan, kita boleh guna kaedah bar palang tadi. Ketinggian Badawi, dia kata ketinggian Badawi pada tahun lepas adalah 1.25 meter tingginya. Tinggi bertambah 0.04 pada tahun berikutnya, tapi dia masih 0.02 lebih rendah daripada abang. Okay, ramai cikgu jangka soalan macam ni ramai akan salah. Okay, kalau grade A dia boleh jawab, tapi kalau siapa yang grade lemah yang jenis E, B, C pun akan gagal juga. B tu merangkak kadang-kadang ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh buat. Okay, macam mana nak buat dia ialah kita buat macam ni guna kaedah bar palang. So yang pertama ialah Badawi. So Badawi, cikgu tulis macam tu, Badawi tinggi dia berapa? 1.25. 1.25 macam tu tinggi dia. Kemudian dia kata tingginya bertambah 0.04 meter dalam tahun ni. Okey, kemudian tinggi bertambah. Okey, tinggi Badawi bertambah. TB tu tambah bertambah sebanyak 0.4. So asalnya sama juga, panjang dia macam ni juga, saiz mesti sama. Okey, 1.225 kat dalam ni. Lepas tu dia bertambah sikit. So kita kena lukis tambah sikit. Berapa dia bertambah? 0.04. Jadi total sama berapa? 1.25 tambah 0.4 kita akan dapat 1.29. Okey, dia bertambah sikit. Kemudian dia kata tetapi masih lagi 0.02 meter lebih rendah daripada abang dia nama Isyamuddin. Okey. So kita tarik sampai sini. Okey, macam tu. Tapi dia kata apakah ketinggian Isyamuddin? So dia kata masih lagi lebih rendah pada abang. Maksudnya abang ni lebih tinggi lah. Abang dia lebih tinggi berapa? Sikit je. 0, ni lebih sikit je pada dia. Walaupun dia dah meningkat ketinggian dia, tapi abang dia lagi tinggi sikit, iaitu tambahkan 0.02. So yang sini adalah 1.29.
Jadi 1.29. Jadi soalan tanya apakah ketinggian Hashimudin. Jadi kita kena buat apa? Ketinggian dia adalah 1.29 tambah dengan 0.02. Okey. Yang ni kena kira sendirilah. So jawapan dia adalah, bila kita tambah kita akan dapat B 1.31. Okey, cikgu nak pergi soalan yang terakhir. Soalan yang bukan soalan terakhir, soalan yang ke-35. Soalan ke-35 dia tanya kita jadual satu menunjukkan bilangan pelajar sebuah kolej pada tahun lepas. 859 tinggalkan kolej tu pada awal tahun. So maknanya tinggal. Apa maksud tinggal? Maksud dia keluar. Okey, keluar. Berapakah bilangan pelajar yang masih belajar di kolej tu? Maksud dia ini kena tambah. Okey, ini direct question sebenarnya 628 tambah dengan 775, ini kena tambah. Okey. Bila tambah dapat 1403. Okey. Kemudian kena tolak dengan 859. Okey, ni kira sendirilah. Kita akan dapat D 54. Okey, soalan 36 dan 35 dan. Okey, soalan 36. Handling. Okey, dia kata handling. Tukar pen. Okey, handling membahagikan kek secara sama rata sebanyak banyak kepada 8 keping. Apakah jisim setiap keping kek? Sebenarnya kek ni sama berat dengan ni. Okey, tengok sama tu. So kek pun 2 kilo lah. Kemudian tapi dia kata dia membagi kek tu sama banyak kepada 8 keping. So dia potong-potong-potong sebanyak 8 dan dia tanya nak sekeping je. So sebenarnya kena bahagilah. 8 bahagi dengan 2. Perlu tukar unit? Tak perlu sebab kilo. Dia nak dalam kilo juga, ini pun dia bagi kilo. So 8 bahagi dengan 2. Okay, 8 bagi 2. Ini kena buat pembahagian cara biasa saja, kamu akan dapat A. Ini kira sendirilah pembahagian. Okey, 37. Macam mana cara nak jawab soalan nombor 37? Okey, soalan 37 ni sebenarnya sama dengan soalan nombor 18. Okey, sama dengan soalan nombor 18, jadi cikgu tak tunjuk, jadi jawapan dia adalah B. Cikgu terus ambil jawapan dia adalah B. 37 sama dengan soalan nombor 18. Jangan soalan 18 salah, soalan 37 betul pula. Pelik, dia jadi pelik. Dia mesti kena dua-dua betul ataupun dua-dua salah. Sebab soalan 18 dengan 37 lebih kurang sama. Okey, 38. So kita baca soalan nombor 38. Sebuah kilang menghasilkan 49160. Okey, 49160 telefon bimbit. Kemudian dia simpan telefon bimbit tu dalam 8 kontena. 8 kontena dengan setiap kontena mengandungi telefon bimbit yang sama banyak. Okey, 49,000 tu dia masuk dalam kontena. Kemudian jika 4 kontena dihantar ke sebuah pasaraya besar, berapakah telefon bimbit yang diterima oleh pasaraya? Okey, kita boleh buat macam ni. Nak mudahkan. So dia masukkan dalam kontena. So katalah cikgu lukis kontena macam ni. 1. Berapa? 8. Banyak pula. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam tu. 8. So dia bagi sama rata. Bagi. Okey, ada 8 kontena. Jadi berapa satu kontena ni? Satu kontena ni sama dengan berapa? Macam mana kita nak kena ni? So kita kena cuba jawab lah. Kita kena cuba buat. So maksud dia sebenarnya soalan ni ialah kita kena bahagi dulu. Jadi 49160. Okey. Kita kena bahagi dengan 8. Okey. 49160. Okey, kena bahagi dengan 8. Macam mana buat bahagi? Macam ni. Tak muat sebenarnya. 49160. Macam tu. Okey. So yang ni kena kira sendirilah. So bila bahagi kamu akan dapat 6145. 6145. Ni cikgu kira siap-siap. Okey, mana satu kotak ni bersamaan berapa? 6145. Satu kotak tu sama dengan 6145. Kotak tu mewakili satu kontena. So jika dia kata jika 4 kontena, maksud dia 6145 darab dengan 4. Okey. Kalau kamu darab dengan 4, kamu akan dapat 245850. So jawapan dia adalah D. Okey, kamu akan dapat nilai dia 24,580. Okey, untuk soalan nombor 38. Kita tengok soalan nombor 39. Jika satu pack gula adalah setengah kilo. Okey, satu pack gula setengah kilo.
Kamaru menggunakan 3/8, okay, dia menggunakan 3/8 kilo gula untuk menyediakan minuman. Berapakah gula yang masih tinggal? Masih tinggal. Okey, ini kalau dekat Maxcase dalam seminar biasa cikgu akan ajar satu teknik nama dia AGB. Okey, cikgu akan detail AGB, mungkin akan datang ataupun kalau dalam kelas tuition online pun cikgu ada buat kelas tuition online premium. Kita ajar tentang teknik AGB. AGB ni adalah singkatan bagi asal guna baki. Macam mana kita nak tahu kita nak guna formula ni? Apabila kita nampak ada perkataan baki, kata kunci adalah baki ataupun dia ada membawa maksud baki. Contoh masih tinggal. Masih tinggal tu adalah membawa maksud baki lah. Berapa banyak lagi yang ada pun membawa maksud baki. So, okay. So dalam kes ni ialah kita boleh guna formula dia ialah AGB. AGB. Pernah dengar AGB? Siapa pernah dengar teknik AGB? Okay, macam mana cara nak guna? Formula dia ialah AA ni adalah asal. Kita kena tahu asal. So asal dia dah 0.5 kilo. So kita letak kat sini. Setengah kilo. Guna. Berapa banyak dia guna? 3/8. 3/8. Dia guna 3/8. Baki. So baki ialah A tolak G. So kita pakai A, kita tolak dengan G. Ini bermaksud asal dia setengah, kita tolak dengan 3/8. Macam tu je. Okay. So ini kena darab, kita samakan pembawa, ini darab 4, ini darab dengan 4. Okay, 4 kali 28 dah sama ya. Jadi 4 tolak 3 sama dengan 1/8. Jadi jawapan dia adalah D. Okay, nama teknik dia AGB. Okay, kita tengok next question, soalan nombor 40. Amnan ada 1084 keping stamp. Dia memberikan 652 keping stamp kepada Salamah. Bakinya disimpan ke dalam 6 buku album secara sama rata. Berapakah jumlah stamp dalam 3 buku album? Okay. Ini pun ada perkataan baki juga. So kita boleh guna juga teknik AGB. Ada dua teknik sebenarnya. Kita juga boleh guna teknik papalang. Tapi cikgu nak guna AGB lah sebab tadi dah guna. Jadi kita guna AGB. AGB. Kita buat macam tu. Okay, kita bagi mahir sikit. A tu apa? Asal. So asal dia yang ni. 1084. Okay, 1084 asal. Guna. Dia memberi. Beri tu gunalah. Okay, beri. Beri 652. G. Asal guna. Baki. Baki ialah formula dia. Automatik. Bila A ada, G ada, automatik kita boleh dapat baki. So itu A tolak G. So maksud dia 1084. A tolak dengan G. So kita akan dapat berapa? Ini kena kira. So kalau cikgu kira siap-siap, cikgu dapat 432. Macam tu, 432. Ini adalah step yang pertama. Okay, step yang kedua. Macam mana kita nak buat? Step yang kedua adalah dia kata baki yang disimpan ke dalam 6 buku album secara rata. So disimpan. Kita kena bahagi 432. So dia bahagi dengan 6. Sama rata. So bersamaan dengan 72. Macam tu. Okay. Dan step yang ketiga, step yang terakhir, berapakah jumlah stamp dalam 3 buku? Okay, dia nak 3 buku. 72 ni adalah untuk satu buku sebab dia bagi dengan 6, satu album tu 72. Kalau 3, jadi 72 darab 3 sebab dia kata nak 3 So 72 darab 3 kita akan dapat C 216. Okay. Okay, adik-adik sekalian, berapa jumlah markah yang adik-adik dah dapat? Okay. Okay, ini ialah cikgu harap adik-adik dapat manfaat untuk seminar kita pada hari ini. So cikgu nak tanya, berapa ramai cikgu tanya ni, berapa ramai yang dapat manfaat pada hari ini? Boleh tak komen sikit dekat sini? Siapa yang faham, siapa yang belajar sesuatu, mungkin ada belajar sesuatu yang baru, boleh tak komen dekat bahagian chat ni, cikgu nak tengok berapa ramai. Okay, ini adalah program free yang cikgu bagi. So sebenarnya adik-adik sekalian, parent, ibu bapa, cikgu, kita ada buat program kelas tuition online yang mana cikgu panggil KTO Premium. Yang mana KTO Premium ni dia lebih padat lah, lebih padat. Nota dia lebih padat, dia ada formula, dia ada jalan kerja, dia ada nota, dia ada soalan latih to be, dia ada soalan asas, dia ada soalan pertengahan, dia ada soalan kebat, dia ada soalan problem solving yang kita asing-asingkan. Yang mana kita buat setiap minggu. Berapa ramai kalau cikgu tanya berapa ramai nak kalau cikgu ajar, cikgu dan juga Maxcase team kami ajar setiap minggu secara intensif tanpa hujung tahun sampai exam. Tak kira lah
sekolah buka ke sekolah tak buka ke, kita akan jalan je. Kita akan terus buat kelas online daripada every week, setiap minggu 2 jam sampai hujung tahun, sampai exam. Berapa ramai yang nak, kalau cikgu boleh bantu adik-adik sekalian, boleh bantu anak-anak tuan-tuan perempuan, boleh bantu pelajar tuan-tuan perempuan, cikgu-cikgu semua untuk lebih meningkat dengan cepat. Okey, kalau ramai yang nak, cikgu akan bagi link kelas tuition online premium ni. Kita buat every week dan sebenarnya kita dah mulakan. Yuran asal dia ialah RM149 sebulan, tapi kita bagi offer RM90 saja sebulan. RM90 sebulan. Dia akan dapat banyaklah. Okey. Untuk kelas tuition online premium ni, kita akan bagi dia nota, dia ada latih tubi, dia ada teknik yang mana kita kongsi. Biasanya teknik-teknik ni dia macam teknik half cut teknik. Biasanya dekat exam baru kita akan kita akan tunjuk dalam seminar. Tapi bila dah ada online ni mudah, supaya dia mudah untuk kita sampaikan. Jadi kita akan ajar dalam kelas tuition online premium. Jadi siapa yang berminat boleh join. Nanti cikgu akan bagi link ktopremium.com, boleh tengok dekat dalam tu, join program ni. Kita buat setiap minggu. Okay, so kalau cikgu tanya spontan dekat sini secara live dekat sini, berapa ramai parent yang berminat nak hantar anak untuk join KTO Premium ni, sebab program ni dia tak boleh ramai sangat. Ini tak apalah, free kan, free kita buat sampai 10,000 orang pun boleh. Ni sekarang yang daftar tadi pun 11,000, kan tengah tonton 5,000, mungkin nanti dia akan tonton lagi. Tapi untuk kelas premium ni kita buat untuk special lah, dalam kuantiti yang lebih kecil. Kemudian dia boleh ulang-ulang video kita rakam semua, dia boleh ulang-ulang tengok. Dan kalau tak faham soalan, masih lagi tak faham, tengok video pun tak faham juga, kita juga ada sediakan group support yang mana boleh ambil gambar, tanya je soalan, dalam tu nanti cikgu akan tolong jawabkan. Okay, so berapa ramai yang nak tu boleh terus komen dekat bahagian ni, nanti cikgu dengan tim kita akan bagi link dia. Okay, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.